CDH dia panggil, Contract Direct Hire Staff lah, dengan Petronas. So after krisis tu ramai yang CDH ni ditamatkan kontrak lah kan, biasalah tu. Rezeki kita Allah yang tentukan. Okay. So Puan Walida ni pun salah seorang yang dah buat buku e-book kan? Belajar. I'm still amateur, masih baru belajar pun start dengan Master Shiro lah, Master Shiro dengan pun Allah yang aturkan, tiba-tiba terjumpa kan. Training e-book ni mungkin ini salah satu daripada laluan jugalah, rezeki jugalah daripada Allah. Terus grab the opportunity, lepas tu pergilah for the course. I think I was almost 5 bulan baru kot dalam e-book ni. Okay. 5 bulan baru. So dah alhamdulillah dah dapat publish 3 e-book lah. Alhamdulillah, 3 e-book dah. Okay. So nanti kita akan discuss dengan Puan macam mana Puan bahagikan masa, sebab apa? Selalu kekangan untuk kita buat e-book ni lah masa. Termasuklah saya. Actually saya dah struggle, saya nak buat 3 hari je. Tapi masa tu lah banyak sangat halangan yang saya dapat. So that's why saya nak share dengan macam mana dengan semua yang insyaAllah nak kita ada cita-cita nak buat e-book ni, macam mana kita nak atasi kekangan tu. Okay, terima kasih Puan Walida. Nanti kita come back to Puan Walida. Okay, suara tenggelam sikit. Tiba-tiba suara you tenggelam. Ya, okay, insyaAllah. Okay, kita boleh jemput ni Kak Di. So Kak Di ada? Boleh unmute Kak Di? Okay. Thank you Nurul. Thank you so much. Assalamualaikum semua. Saya baru jadi bila saya dengar Nurul ada buat share e-book ni daripada Puan Rosmini, jadi itulah last minute tu. Saya di Duriati daripada Singapura. Saya ingat saya punya video. Saya seorang masyu ataupun therapeutic massage for women only. Saya sekarang buat di rumah, home services and mobile. At the same time also I'm doing coach personal training untuk klien saya ataupun sesiapa kaum wanita yang datang for massage. At the same time we become a consultant how to manage stress and body aching. Yang sedikit daripada saya. So pasal ini memang merancang lah nak bikin. In fact I just started to make one cover book, you know, Nurul. Iaitu tentang 7 kunci bagaimana hendak mengurut badan sendiri. I mean self massage. Tu boleh Puan nak beli tu mengurut badan sendiri ni daripada Singapura Kak Di. InsyaAllah kalau turun Singapura boleh nak siapa perempuan boleh urut dekat Kak Di ni. Memang I pun dekat ini memang before COVID I was in KL. I touch for people when I go there. Jadi diorang buat dekat kita punya hotel lah. Okay, thanks Kak Di. Alright. Okay, sama. Okay, mungkin kita berjemput Cik Fahrul. Boleh unmute? Cik Fahrul dah ready? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Fahrul Irfan dari Johor Bahru. Clear? Dengar? Jelas? Jelas. Okay. So saya ni nak terus cakap ke ataupun just introduce dulu? Introduce dulu. Nanti kita akan jemput Cik Fahrul untuk ni. Kita introduce dulu sebab apa? Actually saya minta maaf sangat sebab saya ada 2 version kat sini. Saya kata tadi ada pukul 9.30. So ada yang akan terlambat sikit 9.30 masuk. Actually pukul 9. Tu yang kita buat. Tak apa. Okay, so saya join event charge ni dalam sebulan lebih sikit lah. So dalam tempoh sebulan tu saya dapat siapkan 3 e-book. Sebulan je Cik. Memang waktu tu saya fokus lah sikit walaupun banyak benda lain juga nak kena buat. Kemudian saya sebenarnya pensyarah di Universiti Kuala Lumpur.
Okey, jadi bidang saya ni bidang general lah, general, compulsory subject. Okey. Jadi saya memang tulis buku-buku yang berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan Islamic Studies, berkaitan dengan kerjaya dan seumpamanya lah. Okey. Dan saya juga terlibat dengan industri halal sebagai auditor. Tapi banyak audit kat luar negara lah. Okey. Cuma untuk penulisan berkenaan dengan halal saya baru nak start dalam bulan ni lah. Dalam bulan ni baru nak start untuk dalam bidang halal. Saya tu je. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Fahrul. Alright, okey. So kita boleh jemput Puan Intan Rozana. Boleh unmute? Okay. Okay, Puan Intan ready? Okay, kalau Puan Intan tak ready lagi, kita jemput, Puan Intan dah ready? Ya. Okay. Intan, okay. Intan Rozana ni? Ya, okay, alright. Boleh dengar? Okay. Dengar Puan? Boleh teruskan? Okay. Dengar ya? Dengar? Okay, Assalamualaikum semua. Saya Intan Rozana daripada Bandar Baru Bangi. Umur saya 46 tahun. Baru first time lah ni nak dengar pasal ibu. Okay. Tak tunjuk ajar lah. Okay, insyaAllah Puan Intan. Okay, supaya kita dapat manfaat lah daripada kita punya perbincangan pada hari ni. Okay, terima kasih Puan Intan. Alright, okay, kita boleh jemput Cik Aisyah untuk kenalkan diri. Cik Aisyah, tak ready lagi? Hai. Okay, hai. Cakap apa? Kenalkan diri Cik Aisyah. Cik kenal diri. And then apa yang actually Cik Aisyah nak buat tentang buku, apa yang Cik Aisyah passion untuk ni lah, untuk tulis buku tu. Just nak kenal-kenal dulu sekarang ni. Tak tahu lagi nak tulis buku apa. Just tengok dulu lah. Okay. So, okay, ni Cik Aisyah. Okay, terima kasih Cik Aisyah. Okay, kita jemput Puan Rosmini. Puan Rosmini untuk ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul, terima kasih invite kita on this platform. Saya Rosmini dari Singapura sebenarnya. So I was quite excited to hear about this e-book. Pasal actually dah lama juga saya dengar tapi never get around to it. Jadi insyaAllah hari ini kalau boleh dapat lebih knowledge, ilmu dari Nurul, hendak juga saya mulakan e-book saya lah, mungkin dari, because I'm a financial planner, jadi mungkin I can write something along financing or whatever lah yang sesuai. Also as a lead generation probably. Boleh Puan, insyaAllah Puan, buku kewangan tu, financial planning macam mana untuk individu ni. Yang simple, yang panggil financial planning untuk bukan orang financial. Sebab apa sekarang ni macam, sebab kadang-kadang orang ingat financial memang payah kan. So macam mana boleh come up dengan buku yang boleh bantu orang bukan financial ni faham. Nampak figure tu, actually kalau business woman atau businessman ni, nak nampak figure je kita boleh baca. Kalau come up dengan that book, is very good. Because kita nak hadam kan. Okay, insyaAllah ni. Alright, thank Kak Ros. Okay, so kita boleh jemput Sri Kandi Jiwa. Okay, sorry I tak tahu nama. Boleh kenalkan diri? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya nama Sri Kandi Jiwa tu nama pena. Oh, dah okay, ada. Nama saya Nur Hanifah. Saya daripada Johor Bahru. Saya banyak exist untuk Cikgu Jinggo lah. Kami bersinergi untuk keluarkan e-book. Baru e-book pertama Cikgu Jinggo yang diterbitkan baru 2 minggu sudah. InsyaAllah lah mungkin ada lagi, insyaAllah buku parenting yang Cikgu Jinggo cakap tadi. InsyaAllah. Okay, so kita masa Syiro pun dah sampai. Okay. So kita ada 3 yang dah yang dah pernah buat buku. Kita akan minta dia orang macam mana tips-tips, macam mana dia boleh
allocate juga masa untuk buat buku. Okay, selamat datang Master Shiro. Okay, sekejap ya, saya kenalkan dulu. Okay, Puan Saliha, boleh kenalkan diri? Puan Saliha, dah ready? Dah. Okay, kenalkan diri Puan Saliha. Ya, Assalamualaikum. Saya Nur Saliha daripada Terengganu. Okey. Okey, apa yang Puan Saliha berhajat untuk tulis buku ni? Boleh. Saya baru belajar baru nak belajar cara nak buat e-book. So tak ada idea lagi dah nak buat apa, tapi cuma berminat lah. Okey. Alright, terima kasih Puan Saliha. Okey, so kita jemput founder ataupun yang bagi saya ni lah, okey, Master Shiro ni untuk kenalkan diri dan actually mulakan kita punya program pada malam ni lah. Okey, Master, sekejap saya unmute kan. Okey, Master Shiro boleh unmute tak? Okey. Boleh. Selamat datang Master. Okey. Terima kasih Puan Insinyur Nur Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Major Hasrul Taufik bin Roslan, UDM, ataupun lebih mesra orang panggil saya Master Shiro. Okey. Kalau nak type dalam mesej tu just type MS sajalah. Kalau Master Shiro tu panjang, penat, tak jari kita letih nak type, betul Okey, saya ucapkan terima kasih pada Puan Nurul Huda sebab sudi jemput saya pada malam ni. Okey, jadual saya amat padat. Okey, petang ajar satu bagi guru. Dan alhamdulillah malam ni kita dah tersilap malam. Saya ingatkan semalam. So malam ni kita dapat bersama. Alhamdulillah malam ni saya tengok main kot. Alhamdulillah. Okey, dan malam ni adalah salah satu kita punya perkongsian ilmu, majlis ilmu. Okey, bagi saya menulis e-book ni salah satu cabang, okey, salah satu cabang macam mana kita nak sebarkan apa yang kita ada, apa yang ada dalam minda kita untuk share kepada orang. Pertama adalah untuk kita punya pendapatan di dunia. Yang paling penting kedua yang kita nak kejar iaitu saham pasif di akhirat. Itu di perjuangan saya sepanjang 3 tahun saya buat perniagaan ini. Perjuangan saya itu saja, dan income tu datang daripada berbagai-bagai cabang dalam perniagaan ini. So permulaan diri saya, mukadimah diri saya Puan Nurul adalah menulislah sesuatu sebelum mata kita terpejam, and then kita buat perbincangan. Saya serah pada Puan Nurul semula. Terima kasih semua yang sudi bersama pada malam ni. Okey, itu Puan Nurul. Saya serah balik semula. Okey. Alright. Okey, terima kasih Master Shiro. Okey, okey. Apa yang tujuan saya buat perkongsian malam ni ialah ada dua sebab. Pertama, saya nak share tentang bagaimana pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat kita yang dah keluarkan e-book dan macam mana diorang allocate masa untuk e-book ni. Sebab apa orang panggil e-book ni adalah salah satu perkara yang kita kena fokus nak tulis kan. So macam mana mereka boleh berjaya allocate masa untuk siapkan e-book. Terutama sekali macam Cik Fahrul kita dah boleh siapkan e-book 3 e-book dalam masa 1 bulan. Okay, and then yang kedua, objektif saya buat ni juga bagaimana kita nak leverage kita punya income. Maksudnya sambil kita buat e-book tu, bagaimana platform yang ada sekarang ni yang kita boleh kongsikan, kita boleh leverage the income tu sebagai panggil second income. Di mana income passive income. Kita tidur pun dapat duit. Sebenarnya kalau kita tak berapa sihat ke apa, kita tak perlu nak physically keluar ke apa, kita still dapat income di mana orang panggil income yang berterusan daripada penulisan e-book kita dan hasil penjualan daripada sahabat-sahabat kita punya e-book. Okay, so dia ada dua purpose. Sebab tu saya jemput Master Shiro nanti untuk terangkan sedikit banyak tentang Eventchoice ni. Di mana sebab dia pioneer on Eventchoice, dan sebelum kita start kepada Eventchoice tu saya nak jemput Cik Fahrul kita. Okey, Cik Fahrul kita untuk sharekan tentang bagaimana pengalaman beliau untuk menerbitkan e-book ni. Okey, kita jemput Cik Fahrul dulu ya.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syiro dan juga raja grup dalam event CHAS ni lah. Sekejap ya Puan Nurida, ada apa pertanyaan ke Puan Nurida? Ya, sorry saya tak ada. Oh, ingat ada. Yes, okay. Alright. Okay, Cik Fahrul boleh teruskan? Okay. Sekejap. Tak apa, biasa. Kecoh. Kamera baru ke? Ustaz, kamera baru tak? Oh, setting. Kamera baru ni. Dia cari angle. Okay. Tak apalah tepi gini Okay. Boleh. Yang penting ilmu daripada Cik Fahrul ni kita nak sedut ni. Kalau budak tak kacau lah, okay, tak apa. Okay. Dia sebenarnya untuk yang sebulan tu saya dapat buat dulu, sebenarnya memang saya kejar lah sikit, orang kata target tu kan. Pasal apa ni, kalau nama saya tak keluar kat tepi tu saya risau. Jadi bila dah ada 3 tu baru keluar, okay betul lah, maknanya adalah list nama kat situ kan. Jadi untuk kita promote tu lebih mudah lah nampak kan, selain daripada buku kita sendiri kan. Tu tak apalah, itu saya sendiri lah. Cuma dari sudut nak tulis secara banyak ni, sebenarnya saya dapat ilmu daripada, kalau siapa kenal Cik Fazli lah, Fazli Yusof. Okay, dia ni antara NLP master juga lah kan. Dia pernah bagi pandangan lah, dia punya macam mana nak buat tulis buku. Sekali keluar tu sampai 3 buku, 5 buku. So macam mana caranya, dia kata. Boleh dengar boleh. Okay, mana cara dia? Dia kata cara dia sebenarnya kita kena rancang daripada awal apa yang kita nak tulis secara banyak. Contoh kita ada 4-5 tajuk kan. 4-5 tajuk tu kita dah buat siap folder dia siap-siap. Bila ada je idea kita terfikir, teruskan masukkan aja idea tu dalam folder ikut tajuk yang kita nak buat. So dalam tempoh contohlah sebulan tu kita ada idea je masuk. Ada yang masuk. Bila sampai tempoh sebulan tu kita dah kita tengok dalam satu folder tu, katakan tajuk A, B, C, D, E. Tajuk A tu dah ada 50 maklumat, 50 data, 50 benda yang kita nak masukkan. Yang B, C, D, E pun sama juga. So daripada maklumat ataupun daripada bahan-bahan tu lah kita susun balik. Susun balik macam mana kita nak jadikan satu buku. Dan seterusnya B, C, D, E pun begitu juga. Jadi bila semua kita dah susun tu, yang bila kita nak keluar, boleh keluar sekali sampai 5 buku sekaligus. Pasal apa? Pasal kita ni ada idea, kita tak boleh tunggu baru kita nak tulis. Dia idea tu kadang-kadang kat bilik air pun boleh datang idea. Tengah masak boleh datang idea. Tengah ada nyusu baby mungkin datang idea. So benda-benda tu kita kena ada standby lah. Sebab tu handphone tu kena membantulah juga. Maknanya jangan tunggu depan laptop je kan. So ada aja idea terus masuk. Ada aja idea terus masuk. Bila dah cukup baru kita boleh keluar sekaligus. Tu yang boleh ada setengah orang tu macam mana dia boleh keluar buku sampai 5 sekaligus kan. So sama juga macam tu. Okay, so macam saya kalau kata saya nak buat peringkat awal dulu, saya buat siri tentang perkahwinan kan. Saya dah tunjuk siap-siap mind map saya nak plan 6 siri terus. Kan? Pasal apa? Pasal kita memang kita dia ada 3 tau. Ada orang tu dia nak buat satu je ibu dulu. Dia nak try. Ada orang tu dia nak buat, mungkin dia nak buat bersiri lah. Satu topik secara bersiri. Kan? Tapi berapa siri pun dia tak tahu. Kan? Tapi maknanya nak buat lebih lah. Pasal satu siri je mungkin sikit kan. Tapi ada orang yang buat banyak bidang. Kan? Orang buat bidang, kalau katakan orang tu buat dalam BM, BI, Math pun dia boleh buat. Kalau orang tu dalam bidang macam-macam lah. So dia dah susun siap-siap apa yang dia boleh tulis. Buatkan folder siap-siap. Ada je idea masuk, ada idea masuk. Cuma kita boleh fokus lah.
siri apa yang kita nak buat, bidang apa yang kita nak fokus. Okay? So macam saya cakap tadi, dalam bulan ni saya nak try untuk buat bidang saya lah yang saya selalu buat audit halal dan sebagainya. Kan? So buku e-book memang tak ada lagi saya jumpa, halal e-book ni. Okay, so maknanya kita boleh buat dan kita boleh jual pada industri. Gitulah yang saya boleh share lah setakat yang tu je lah daripada saya. Nurul, you have to unmute yourself. Nurul, you have to unmute. Nurul, your mic is not unmuted. Kena unmute your mic, Nurul. Ya, alamak, I mute. Penat je cerita seseorang. Okey, ulang semula. Okey, tu. Alright. So, terima kasih Cik Fahrul. Okey, so okey, apa yang bagi siapa sahabat yang baru masuk tadi, Cik Aisyah, and then Puan Syida kita, tu cikgu saya tu, Puan Syida tu yang mengajar saya macam mana nak tulis buku secepat. And then apa yang saya nak share sikit yang Cik Fahrul cakap tadi, okay, kita bagi siapa yang tulis secara banyak buku, maksudnya dia ada idea banyak, beberapa topik yang berbeza, okay, dia tulis letakkan dalam folder, maksudnya folder A, B, C, and then ada idea je, terus tulis dalam tu. Okay, ada idea je, terus dalam tu. Okay, so itu yang tips daripada Cik Fahrul kita. Alright, so mungkin yang kedua yang saya boleh jemput adalah Cikgu Jinggo untuk sharekan dia punya tips bagaimana dia boleh menerbitkan buku-buku yang beliau lah. Okay, Cikgu Jinggo. Boleh? Tak ready lagi? Okay. Kalau Cikgu Jinggo Okey, dengar suara saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi dah dengar tak suara saya? Okey, saya sebenarnya tertarik jugalah dengan apa yang dikongsikan tadi buat file-file tu kan. Sebenarnya saya daripada buku fizikal, saya pindah ke e-books. Jadi saya dah ada file-file bagaimana kata Sri Syah kan, buat benda bersiri kan. Jadi saya keluarkan siri pertama saya dulu. Jadi siri pertama keluar dan mungkin sekarang ni saya fokus kepada edu game. Sebab saya nak beridentiti kepada fun learning punya method kan. Jadi benda tu sudah ada dalam file. Saya keluar dan saya edit ikut keperluan e-book lah. Itu saja. Jadi mungkin saya ambil idea tadi dan mungkin the next buku saya kena buat. Saya kena macam yang bagi tahu tadi lah. File. Tapi sekarang ni file sudah ada dalam komputer berdasarkan buku fizikal. Itu aja. Jadi disusun mengikut buku fizikal tu sudah ada. Itu dia tips saya cuma buat dalam bentuk e-book saja. Okey. Dah Alright. Terima kasih Cikgu Jinggo. Okey, saya nak jemput Puan Nolida. Mana Puan Nolida kita nak? Puan Nolida untuk sharekan bagaimana Puan Nolida boleh come outkan dengan penulisan e-book Puan Nolida. Yang boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain supaya kita ni sebenarnya kita tak rasa kecewa nak buat e-book, sebab saya pun bila lama makin drag kan dah down dah ada punya semangat tu. So macam mana Puan Nolida pastikan Puan Nolida boleh siapkan buku e-book Puan Nolida tu? Tadi lambat tak masuk lagi kan. Dan yang lain-lain tim Nurul kalau tengok dua orang punya review tadi Cik Irfan Cik Irfan dengan Cikgu Jinggo tadi orang tu hebat lah tu. Tapi saya memang start daripada zero lah. Daripada memang zero. Pergi kelas pun with orang kata zero knowledge about e-book lah. Memang fresh.
with guidance from Tuan Shiro and Shida. So bila dengar daripada taklimat tu, nampak memang mudah lah kan, mudah. Very easy. Sebab knowing that kalau nak buat buku fizikal tu memang tak layak lah kot, tak mampu lah kan, sebab memang app dia. Tapi with ebook ni bila pergi training, rasa ya Allah senangnya. Cuma yalah you kena ada sikit knowledge about IT je lah kan. Tahu buka, tahu open file, save file tu okey lah. So I try my first book, penulisan pun tak tahu macam mana nak menulis, tapi with the guidance from ebook training tu, from Tuan Shiro dengan Shida, so nampak okay, we try lah. The first thing rasanya apa yang kita boleh share, apa ilmu yang kita ada lah, ilmu and experience yang kita ada kan. Because ebook franchise ni macam Tuan Shiro cakap lah, it's about jihad ilmu, jihad ekonomi kan. So we share ilmu yang kita dah ada dalam bentuk tulisan. Kalau nak sebut pasal paksa lah, memang kena paksa lah kan, paksa. Rasanya ada sehari tu tak tidur kot. Untuk siapkan, memang tak tidur lah untuk completekan the book tu, yang buku pertama saya tu. Memang saya tak tidur sehari untuk finalize nak keluarkan juga besoknya kan. Then for the second, third tu ada kita masa tu COVID tu, alhamdulillah lah ada masa banyak sikit lah. So I can manage to satu tu collaborate dengan my friend, yang third one tu about my masa silam lah. Itulah kita share apa yang kita ada lah. So for those yang baru nak ceburi bidang ni, I think jangan takut, jangan bimbang. I think once you pergi training ebook tu, okay, insyaAllah you akan dapat idea lah. Okay, alright. So maksudnya puan macam puan allocate masa tu, maksudnya puan buat masa senggang ke, ataupun memang puan allocate betul-betul time? Okay, nak buat buku memang waktu pukul 9 malam sampai 10 malam ke, atau macam mana cara tips yang puan allocate masa tu? Kita ni tahulah knowing kan, orang perempuan ni kalau ikut memang semua diberi 24 hours kan. So masing-masing ada masa masing-masing lah. So kalau saya tu just tengoklah masa senggang, tak kira waktu lah. Masa mana ada kita just macam Encik Farouk cakap tadi kan, idea tu datang bila-bila masa, then masa tu kalau ada idea terus pergilah, terus masukkan, terus kirim. Itu baiklah. Terus kirim. Okay. Jangan tunggu, sebab ialah ilham tu boleh hilang bila-bila masa kan. Okey, betul juga kan. Sama ada ilham tu dapat idea je kita tulis kan. Okey. Alright. Buku ke dulu kat notebook ke whatever, then lepas tu baru if you have orang kata ample time, then you masukkan. Okey. Okey. Itu je lah. Okey, terima kasih Puan Nurida. Okey, okey, saya nak jemput saya punya sipu saya yang ajar saya ni, Puan Shida ni, untuk share sedikit tips dia macam mana cara kita dapat idea untuk buat buku ni. Dan actually kita nak buat macam orang kata everyone can write a book sebenarnya, and then bila kita mungkin nak allocate the time tu untuk buat buku. So saya nak jemput Puan Shida, kenalkan diri sikit, and then boleh proceed dengan dia lah tips-tipsnya. Alright, Puan Shida. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Minta maaf, saya masih lewat sikit. Anak-anak ni. Okey, saya Tak apa. Saya faham. Tak tak apa. Okey. Kejap, mungkin Puan A boleh pass dulu masa siapa? Saya kena Okey. handle. Alright, tak apa. Kita pass kejap. So, okey. Pershidah. Okey. Alright. Terima kasih selamat datang Puan Ustazah Siti Nurbahayaah. Okey, sebelum saya pass kepada Puan Syida, actually saya nak share sikit okay, macam mana cara dan idea yang kita actually boleh dapatkan. Macam ada sahabat-sahabat kat sini kata okey tak ada idea, rasa nak tulis buku tapi tak ada idea lagi nak tulis buku. Okey, apa yang tips yang kita buat ialah pertama, write what you know. Okey, macam I punya tips kalau nak buat SOP, saya akan beritahu kat klien-klien saya atau kata write what you do. Okay, maknanya tulis apa yang kamu yang lakukan. So maksudnya untuk yang sahabat-sahabat yang seperjuangan ni nak jadi nak tulis buku, write what you know. Apa yang you ada dalam fikiran you yang you nak share kepada orang lain. Okay, maksudnya contohnya kalau you pandai masak, okay, actually sesimpel-simpel yang you punya resepi tu ataupun sesimpel yang you tahu tips-tips macam mana jaga anak ke ataupun bagaimana you solve the problem. Sebab setiap masalah yang berlaku pada diri kita actually bila kita dah ada solusi, dia actually boleh jadi solusi kepada orang lain. Iaitu yang boleh kita bukukanlah salah satu yang saya nampak kepada idea-idea yang boleh untuk cipta buku tu. Okey, yang kedua ialah daripada servis yang kita lakukan. Maksudnya kalau kita berniaga ataupun kita sebagai cikgu, sebagai pensyarah ataupun even though macam eksekutif kat syarikat ke, kita maksudnya sekarang ni kita bukukan apa yang kita lakukan untuk maksudnya sebagai daripada servis kepada produk. Maksudnya servis yang kita lakukan tu produk ialah e-book. Okey, so kita tuliskan perkara-perkara yang kita tahu servis yang kita lakukan menjadi e-book. Itu yang tips yang saya tengok lah. Okey, so and then mungkin itu boleh dapatkan idea macam mana caranya kita nak start nak menulis buku tu. Okey, so mungkin Puan Syida tak ready lagi. So mungkin saya skip dulu kepada sebab saya memang try to siapkan program ni tak lebih daripada 1 jam. Sebab kita semua ada komitmen masing-masing. So saya jemput Master Shiro untuk actually yang saya jemput khas untuk sharekan. So saya tak pandai sangat nak sharing tentang bagaimana sebenarnya tuan-puan boleh dapatkan benefit daripada program e-book ni, platform dia. Sebab apa? Bila kita tulis, kita fikir mana kita nak jual buku ni kan? Bagaimana kita nak sebarkan kepada ramai pihak yang nak tahu tentang e-book. Okay, so sekarang ni saya jemput Master Shiro untuk sharekan sedikit apa yang sebenarnya tuan-puan boleh dapat daripada kita punya program ni. Okay, Master. Okay, terima kasih Puan Nurul. Okay, sebelum saya tekan ni, saya kena cerita sedikit sejarah saya lah kan. Okay. Waktu saya berkhidmat dalam Tentera Udara Diraja Malaysia, okay, saya sebagai seorang pegawai risik, okay, dan saya pernah berkhidmat di misi PBB di Lubnan. So saya duduk dengan Hizbullah, saya duduk dengan orang Syiah, saya duduk buat risik. So kerja saya memang banyak benda yang buat analisa, menulis dan mengkaji. Boleh tengok dalam FB saya lah, saya kat sana saya menulis, saya kena walaupun saya tak pergi cakap Arab macam Ustaz Fahrul kita kan. Ustaz Fahrul kan nikah tapi dan tak betul Ustaz saya geram saya baca buku tu kan. So bila saya suka menulis tapi saya menulis dah lama dah saya menulis buku tentang usahawan dan e-book saya banyak laku di Indonesia. Sebab apa dulu waktu saya buat Executive Citibank sebelum saya masuk tentera pada tahun 2003 2004 lah macam tu lah. Okey, dan dari situ apabila 2017 tu saya cuba bangunkan bersama Mr. Sam, kawan baik saya, Chinese. Okay, so kita bangunkan sistem ni, sistem bookstore, e-book store. Sebab kita melihat bahawa kat luar sana ramai orang nak menulis buku. Tetapi mereka mengalami masalah untuk hantar manuskrip kepada penerbit. Sebab saya nak tulis buku. Bila kita hantar pada penerbit kadang-kadang dia reject kita punya manuskrip. You tak ada nama dia akan reject. Ini adalah realiti tuan-tuan perempuan. Saya bercakap atas analisa yang saya buat, bukan cakap main-main reka-reka.
So orang boleh quote saya punya cakap ni, orang boleh saman saya. Dan saya dah jumpa penerbit-penerbit semua dah. Okey, dan mereka bukannya semudah tu akan terbitkan buku-buku kita. Okey, dan kita kena ada orang dalam juga kadang-kadang. Okey, yang paling sedihnya manuskrip kita dia penerbit cakap tak diterima. Tapi tunggu 2-3 bulan tiba-tiba diterbitkan nama penulis lain. Itu lagi sedih. Sebab apa tak daftar dengan MyIPO, tak daftar hak milik kita. That's sebahaya. So dalam kelas saya pernah ajar cara-cara untuk tipu lah kan. Cara dalam kelas saya, kalau yang biasa offline dengan saya, Puan Nolida pun ingat kot saya ajar dulu macam mana. Okey, masukkan kita punya manuskrip. Pertama kita kena simpan dalam email. Kedua kita letak di dalam post laju, letak alamat kita sendiri, letak nama kita sendiri, and post kita punya manuskrip tersebut, hantar ke rumah kita. Jangan buka the seal, jangan buka. So tak payahlah bayar 750 untuk copyright apa dekat MyIPO, tak perlu. Sebab ini saya dah jumpa sendiri pegawai MyIPO apa semua, tak perlu. So hak cipta kita tu hak kita. So jika tiba-tiba buku kita tu ada orang terbitkan, waktu tu jeng kita akan buka, bagi lawyer buka. Okey, tu cara saya belajar dengan Yayasan Inovasi Negara. So sebab apa kita dah tulis dulu buku tu. So dia chop post laju tu ada. So tak perlu nak bayar RM750 untuk dapatkan copyright. Ni saya bagi tip menipu lah Okey, alright. Okey. So pada waktu tu saya melihat ramai orang kat luar mengajar tulis e-book. Okey. Dan saya dihentam teruk pada tahun 2017, saya dihentam teruk oleh sifu-sifu yang dah start mengajar tulis e-book dah lama. Mereka mengajar dengan RM300, RM500 secara online tanpa pernah berjumpa dengan student mereka. Dan mereka punya alumni 1,500 orang seluruh Malaysia. You bayangkan 1,500 orang dan dia tak pernah jumpa pun peserta-peserta ini. Is it fair to the student? Is not unfair bagi saya lah. So apa jadi? Ibu mereka siap. Bila ibu mereka siap, alhamdulillah syukur. Yang tak siap macam mana pula? Yang tak siap dikenakan penalti pula. Tapi dengan saya tak kena penalti pun. Ada sampai 3 bulan tak siap pun saya tak penalti pun kan. Yuran 150 juga kita biar aje kan. Punyalah kita ni baik hati. Sebab niat kita lain. Niat kita memang kita sebab saya dah nak diberhentikan awal dalam tentera, dipencet awal sebab saya dah sakit saraf, tak ada ubat lagi sampai sekarang. So saya dah terima hakikat bahawa saya nak kejar akhirat. Saya tak nak kejar apa dah dunia ni. Saya dah pernah rasa dalam MMM dulu dah pernah jadi achiever semua. Saya dah rasa semua dah. So bagi saya now my last journey is tulis buku. So bila dari situ saya tengok ramai kat luar sana berjaya tulis e-book, berjaya. Tetapi mereka tidak ada platform. Ada kereta api tapi tak ada landasan. Dari situ idea tu timbul. So saya duduk dengan Mr. Sam, saya tak ada duit. So dia cakap, Shiro, kita ada modal, kita bergabung. Walaupun dia Chinese, so apa salahnya kita berniaga sebab benda ni tidak ada masalah. Nabi pun tak halang kita berniaga dengan Cina ke apa, tak ada masalah. Okey, dan mungkin hidayah terbuka kepada dia, mungkin dia akan join masuk Islam. Sehari-hari saya doa nama dia. Saya doa sebut nama dia. Mr. Sam, kalau boleh ya Allah kau buka kat pintu hatinya. Kalau dia dengar malam ni pun dia dengar kan. Saya selalu cakap dia, Sam, I hope you convert to Muslim. Saya selalu cakap dengan dia. Dan hari ni kalau kita pergi HQ pun ada tempat semayang. So, bila dia bangunkan sistem tu, saya tak mampu. Sebab bila sistem tu dia melibatkan semua teknikal. Puan Nolida pun tahu, sampai nak menjadikan dalam PhD untuk buat doktor lepas ni kan, Puan Nolida kan. So, benda ni kita dah gabung semua, saya duduk dengan programmer lebih kurang 100,000 kau nak bangunkan. Sebab apa? Dia bukan sekadar buat website. Tetapi dia bangunkan dengan Telegram apps, dengan One Touch WhatsApp, dengan SMS system. So bila kita duduk dengan 10 programmer, so satu programmer tu jawab dengan saya, dia nak minta 100,000. So saya kata tak ada. Dengan kita RM500 pun dah boleh dah. So dia kata, Shiro, you crazy, you gila. Boleh bagi RM500, orang dapat all the system for capture database. So beza yang saya nak bangunkan kat sini tuan-tuan perempuan adalah saya menyediakan platform untuk anda jual e-book. Bukan mengajar untuk tulis buku saja, tetapi you all ada tempat untuk menjual e-book. Itu yang perkara pertama yang saya buat. Tetapi seminggu selepas dilancarkan di Bukit Kiara Resort, okey, pada 5 Mei 2018, 9 Mei 2018 adalah hari pilihan raya betul, PRU, saya sakit. Malam tu saya pergi ke kecemasan. So dalam masa 5 hari bulan dilancarkan, 9 hari bulan tu malam keputusan PRU, saya masuk hospital, kecemasan, saya terus kronik waktu tu. So benda tu terus down, Mr. Sam tak boleh run benda tu. Dia pergi hospital, dia melawat saya, dia kata, Shiro, apa you boleh buat lagi? Apa you boleh buat lagi? So you write the book. So saya rasa
write the book lah kot. Kalau aku kena pergi kerja, write the book lah. Apa bisnes yang saya boleh buat lagi? Saya tak mampu nak buat motivation macam Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo saya tengok seronok jadi Cikgu Jinggo menari balik, permainan dia game. Saya seronok betul sebab dulu kita BTN Cikgu Jinggo saya dulu BTN dengan BTN. Waktu remaja dulu saya dengan BTN. Bila masuk tentera tak boleh dengan BTN lah sebab dia kat arah politik kan. So KDN dah block nombor tentera saya, tak boleh lah. Tapi bila saya tengok Cikgu Jinggo buat Ella semua tu, saya minat. Saya minat sebab itu adalah permainan saya dulu. Tapi bila saya dah sakit saraf sini tuan-tuan puan, saya sehari saya kena makan ubat 2 kali 8 biji pil. So saya dah tak boleh macam tu dah. So apa yang saya boleh buat, saya boleh menulis di rumah. So Allah Ta'ala hantar rezeki tu kat saya, and then saya nak membezakan kita daripada orang kat luar. Orang kat luar hanya menulis tetapi tidak ada platform. Kita ada platform. So hari ini kita menyediakan landasan untuk orang yang ada kereta api. Itu pertama. Yang kedua, kalau kata kita ni memang malas lah, kan? Siput babi, pecah cengkerang belakang, jalan terbalik. Memang lembab betul lah. Kan? Dah lah pecah, dah lah dia jalan lembab ke depan. Lepas tu pecah dia punya cengkerang, undur ke belakang pula. Betul kat saya undur ke belakang pula kan. Punyalah lembab nak tulis buku kan. Sampai 5 bulan tak siap-siap. Ada dengan saya dah 8 bulan lah. 8 bulan tak siap-siap buku dia. Saya pun tak tahu nak marah ke, nak penalti ke kan. Saya pun tak tahu. Saya kata buatlah buku simple je kan. 10 resepi nenek aku yang dah lupa ke kan. Buatlah resepi apa pun. Punyalah selesa saya nak puji kan. So saya kata this is e-book, jangan takut. Just write dulu, jangan takut. Letak gambar kita pun tak apalah. Sebab apa? Macam Puan Salma, mami Sal saya tu dah 2 e-book dia keluar. Okay? Dan kita dah print buku dia. Buku pertama dia cerita pasal kehidupan dia. Buku kedua dia cerita pasal canvas kehidupan. You all boleh beli. Hanya $2 saja. Dalam tu saya sebagai proofreader dia, saya editor dia, saya letak saja gambar-gambar waktu dia muda. Sebab dia daripada muda, hidup dia memang sukar sebagai ibu tunggal. Dia pergi keluar negara, dia jadi macam maid, kerja sebagai cleaner dekat Morocco, dekat seluruh dunia dia pergi dah. Mami Sal ni. So saya kumpul gambar-gambar dia, letak dalam tu. Saya kata Mami Sal, sekarang ni you hidup. Bila you hidup, orang tak hargai you punya buku. Tapi once you tak ada esok, buku you orang akan hargai. Sebab tu benda tu lagi. Dan saya letak gambar dia dengan kawan-kawan dia. Bila letak gambar dia dengan kawan-kawan dia, siapa yang beli tuan-tuan? Yang akan beli kawan-kawan dia. Sebab seronok tengok gambar dia dalam tu kan. So dia marketing ada kat situ. Itu yang berlaku pada arwah Cikgu Mazlan. Terang kubur dia malam ni, arwah Cikgu Mazlan. Arwah Cikgu Mazlan cakap, Tuan Sirul tolong. Dia bangun daripada stroke, 3 bulan dia koma, dia stroke. And dia bangun semula jadi penolong kanan, dia bawa tongkat, tangan menggigil, jadi trainer saya, panjat HQ. And then beliau cakap, Tuan Sirul saya nak hasilkan buku sebelum saya pejam mata. So pada PKP yang lepas, bila buku beliau siap apa semua, pada PKP yang baru lepas, beliau hembuskan akhir, jatuh dalam bilik air, terus pendarahan di kepala, operate, dia tinggal kita selamanya. Tapi ibu beliau, saya berjaya editkan, saya letak gambar-gambar waktu dia sakit apa semua. Alhamdulillah saya editor buku tersebut dan ibu tersebut terus diwarisi oleh anak-anak beliau sekarang, anak yatim. Dan anak-anak beliau jual ibu tersebut dan duit tu boleh menjana pendapatan. Bukan itu saja. Beliau telah meninggalkan satu legasi penyagat iaitu web store yang kita bangunkan tadi tu. Bukan ibu saja. Maksudnya anak dan balu beliau boleh jual e-book orang lain. Boleh jual e-book Ustazah Siti Nurbaya, boleh jual e-book Cikgu Jinggo, boleh jual e-book Ustaz Farhan, nikah tapi sentap, boleh jual e-book Tuan Mazmi. Maksudnya apabila mereka boleh jual e-book ni, maksudnya mereka boleh menjana pendapatan. So inilah konsep yang saya bangunkan dalam e-franchise e-book store. Kenapa e-franchise? Sebab ianya berkonsep franchise. Kita nak bantu orang lain, semua orang, everybody have a book store. Sebab apa? Hari ni kalau kita ada buku saja, kita hanya boleh jual di platform-platform seperti IG, Facebook, so orang blog. Okay? Bila Facebook blog. Bila Facebook blog, you tak ada website. So now kita dah bangun kat website. You ada kedai buku sendiri, you ada image you sendiri. Itu paling penting. Bila berniaga, kita kena ada image. So bila ada image, you ada kedai buku you sendiri secara online. Yang paling best hari ni, ramai orang beli buku saya. So orang yang beli buku saya tu adalah daripada bookstore owner sendiri, betul? And then you all yang beli pun dapat 40%. Saya dapat 40% sebagai penulis, saya tengah tidur, saya dapat 40%. You all tolong jual, dapat 40%. Saya tolong jual buku Cikgu Jinggo, saya dapat 40%. Cikgu Jinggo tengah menari-menari ajar orang dekat PNS, Cikgu Jinggo dapat 40%. So it's unfair. It's fair kat situ. Fair. So kita sama-sama dapat 40% kat situ, kita sama-sama tolong. Tapi kalau kata kita tak join this platform, kita jual sendirilah. Okay? Dan dalam ni juga saya nak wujudkan satu network.
Kan network orang yang positif, sebab ini adalah perniagaan yang berbeza dengan perniagaan yang lain. Kalau kata bukan saya tidak menyokong perniagaan yang lain, ramai banyak, semua perniagaan bagus, jual vitamin bagus, jual periuk bagus, jual Tupperware bagus, semua bagus. Tapi perniagaan ini adalah perniagaan bahan bacaan. Selagi sekolah buka, selagi ada universiti, selagi itu kita ada market. Itu yang saya pegang. Kedua adalah perniagaan yang murni. Dan perniagaan ini mengumpulkan semua orang yang aura positif. Kalau tuan-tuan perasan, semua aura positif. Bukan saya nak downkan orang di bawah, tidak. Tetapi dia menyebabkan aura positif. Bila kita orang cendekiawan, kita ada insinyur, kita ada cikgu jinggo, kita ada motivator, kita ada cikgu mi, okay? Kita ada doktor-doktor perubatan. So, kita dah wujudkan satu environment yang positif di dalam penulisan, guru-guru, lecturer. Dan apabila kita dah wujudkan satu komuniti yang ada aura positif, tuan-tuan, magnet rezeki akan datang. Siapa yang akan datang? Suri rumah tangga akan follow kita. Nampak tak? Kita akan bantu suri rumah yang setakat tak ada kerja kat rumah, kita akan bantu. Sebab apa? Mereka terpengaruh dengan kita. Kita ni, wah, doktor boleh buat buku, tak boleh tolong saya tak? Sebab tu kita sebagai orang-orang yang ada pengetahuan ni, please, kita kena tunjukkan ini adalah perniagaan yang aura positif. Kita tak nak dah orang bangsa kita ni sibuk duk jual benda-benda yang lain. Vitamin putihkan, jangan marah kat sini, saya kena terus terang. Okey, putihkan muka. Isi boleh putihkan muka ke? Kita tak nak macam tu. Jual yang saya tak sebut nama lah kan. Jual yang mengaku dia perempuan kan, bedah sana bedah sini. Dan kita pun sibuk jual barang dia, kita promote barang dia, padahal dia pondan. Kan? So, kenapa kita kena bawa bangsa kita pergi sibuk jual benda tu? Sedangkan kita dah tahu benda tu memang LGBT ni haram. So, kita duk sokong perniagaan dia. So, kenapa kita tak tarik bangsa kita so untuk buat satu perniagaan yang lebih baik daripada yang lain di luar. So, saya melihat perniagaan ibu ni adalah satu batu loncatan untuk kita bermula. Saya bagi contoh terakhir sebelum saya habis saya punya sesi kedua saya ni. Saya bagi contoh, kalau kata kita tak famous, kita tak glamour, manuskrip kita orang tak terima kat luar untuk jadikan buku fizikal. So, e-book adalah batu loncatan untuk orang kenal kita. So, just write the book, the e-book. So, tak ada rugi pun. Kalau salah, tiba salah ejaan, malam ni kita betulkan balik, kita hantar balik PDF pada kau beli. Kita betulkan balik. So, tak perlu nak print ribu-ribu, you tak keluar kos yang mahal-mahal, tak perlu keluar ribu-ribu. And then, bila e-book kita meletup, contoh macam e-book Dr. Ayu dan juga e-book Dr. Wan pun ini dah e-book yang meletup dah, 7 formula diet tu. E-book adik Syairah kita, straight A. Apabila e-book berilau meletup, perempuan-perempuan percayalah akan ada publisher akan cari beli mereka untuk publish. Ini terbukti apabila kita ada seorang dulu puan insinyur, engineer juga tu. Insinyur Begum Edawati buat e-book tentang bangkit selepas bercerai. Apabila e-book beliau meletup, publisher Masrid terus ambil buku beliau, print 3,000 naskah, 3,000 naskah dia tak keluar modal pun. Editor semua free dan tajuk buku beliau terpaksa diubah, Ya Tuhan bantu aku bangkit. Kenapa? Sebab bila buku fizikal orang baca kat MRT, takkan tajuk dia bangkit lepas bercerai, orang tengok orang lain macam tu tak? Buku fizikal. Itulah kelebihan ibu orang baca guna handphone. So orang tak nampak tajuk apa kita baca betul. So kenapa sampai 3,000 naskah ada di MPH sekarang buku beliau. Dia popular di MPH, di border semua ada. Kerana beliau bermula dengan e-book bersama saya. So itu yang kita nak. So e-book ni membantu branding tuan-tuan perempuan yang mana yang nak bermula menulis buku dahulu. If you famous, you glamour, baru orang cari kita. Okay Puan Nurul. Saya serah dulu kepada Puan Nurul untuk teruskan benda yang lain. Terima kasih. Alright. Okay, terima kasih Master Shiro untuk penerangan yang memang betul padat padu yang saya actually nak sharekan dengan semua sahabat-sahabat saya kat sini. Okay, so saya pun sebenarnya kenapa saya tekankan, sebab saya actually banyak juga cabang-cabang bisnes yang saya buat, tapi kenapa saya pilih e-book ni salah satu yang saya nak kembangkan bersama sahabat-sahabat saya, sebab saya rasa memang dia memang ada dua kepentingan. Yang pertama ialah untuk memang saham akhirat. Because bila kita share apa kita punya knowledge ni, sedikit ilmu kita share dan benda tu akan berkembang, dia akan jadi saham kita. Bila kita ada pun dia akan terus, siapa yang baca buku kita akan terus dapatkan ilmu tu. Yang kedua ialah bantu kita dari segi, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku kita masa hadapan kita, di mana kita perlukan something yang macam passive income untuk membantu kita bila kita berlaku, kita tak boleh nak pergi kerja ke, ataupun something yang tak baik berlaku pada kita. Actually kita ada something yang boleh kita backup.
Yang itu sebab tu saya tengok platform e-book ni yang terbaik, dan juga saya tengok satu lagi yang bestnya e-book yang platform ni yang termurah lah, sebab saya memang mencari selalunya bila saya nak buat website tu memang cakap macam Puan Master Syul cakap, memang tak ada yang kurang daripada 50,000 tu. Memang tak ada kurang sebab because saya pun ada buat website saya juga, and then memang harga yang di offer oleh event charge ni memang serendah RM500. Kita dah ada kita punya website sini, kita boleh jual buku kita. Sebab tu saya nak ajak kawan-kawan sini first sekali write kita punya buku dan kita akan dapat dia punya benefitnya. Okay, so before kita Puan Syida dah ready dah? Okay, mungkin sebelum kita saya nak ambil peluang ni sebab apa, adalah salah satu sebabnya kita boleh buat networking. So saya nak jemput juga sahabat saya yang datang kemudian tadi sebab apa ada salam information 9.30 tadi. Saya nak jemput mula Ustazah Siti Nurbaya untuk kenalkan diri supaya actually apa yang dia nak bagi ilmu tu mungkin kita boleh tahu. Okay, kenalkan diri actually apa Ustazah planning untuk buku Ustazah sebenarnya. Okay, Ustazah ni. So Ustazah Nurbaya ni ialah sifu saya untuk belajar solat sentap. Saya kenal dia. Dia mengajar macam mana cara solat untuk dapat dia punya aura solat tu. Maksudnya stretching semua. Okay, Ustazah Nurbaya boleh kenalkan diri tak? Ustazah mute suara-suara. Ya, yang suara Ustazah. Boleh. Okay, Ustazah. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaya Abdul Kadir dari Lavender Heights Senawang, Negeri Sembilan. Apa yang saya nak tulis, saya nak share, saya nak publishkan PowerPoint solat sentak saya supaya kalau saya buat program solat sentap online, saya dah ada e-book supaya tak payahlah kita hantarkan workbook dekat peserta. So dah ada e-book lah macam tu lah kan. So saya rasa inilah satu yang saya upgrade cara saya berdakwah. Saya belum pandai menulis e-book. Saya sangat excited nak belajar ni. Saya pernah ada buku terbit secara tak sengaja, iaitu tesis saya masa saya belajar di UKM. Saya buat tajuknya ialah Mengenal Ajaran Sesat. Saya buat Usuluddin dan Falsafah. So buku itu memang terbit dan pernah meletup di pasaran. Macam itulah kata macam Mr. Shiro cakap tadi kan. Orang boleh cakap orang ambil kesempatan meletup. Mana saya tahu bulan cetak macam tu, masuk surat khabar, dia bagi saya RM500, tapi saya reda sebab buku saya tu dibaca oleh orang. Orang buat master dia cari sebab profesor supervisor saya tu profesor yang hebat. Jadi buku tu hebatlah sebab ada guide kan. So bila saya bagi saya reda, Allah bagi saya rezeki yang sangat banyak, masya-Allah. So ini antara rentetan rezeki agaknya saya dapat ialah bila saya nak mengajarkan solat dengan lebih meluas lagi di kalangan semua orang. Saya tak pilih orang, kita sama-sama termasuk saya sentiasa upgradekan solat. Tajuknya ialah solat sentap, insya-Allah. Doakan saya. Amin. Okay, itu je. Okey, terima kasih Ustazah Nurbaya. InsyaAllah kita doakan Ustazah Nurbaya dapat juga terbitkan buku tu ya, insyaAllah. Okay. InsyaAllah, amin. Amin. Alright, Sis Aisyah boleh ni? Sis Aisyah daripada Singapura. Okey, Sis Aisyah. Are you there? Okay. Okay, alright. Okay. Assalamualaikum.
Okey, saya sebenarnya dikenali sebagai aura transformer guru sebenarnya. Ajarkan ramai orang untuk mencantikkan aura dan mewarna-warnikan aura mereka. Jadi kalau saya nak buat e-book tu, saya sebenarnya nak ajar tentang urusan nak hidupkan balik Avicenna tentang aromatherapy tu. Kita punya old scholar yang masa zaman dulu kita ada belajar tentang ilmu aromatherapy. Jadi sekarang saya nak hidupkan balik ilmu tu dan insyaAllah moga orang akan lebih mendalami ilmu tentang aromaterapi yang bukan saja untuk bauan tapi dia dapat baiki dalaman emosi, mental, spiritual dan fizikal. Amin. Okey. Thank you si Aisyah. Okey, kita jemput. Okey. Kita jemput Puan Wan Syeka. Wan? Okey. Boleh dengar? Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Okey, Wan. Boleh. Okey. Okey. Saya macam mana? Okey, saya kenal Puan Doro pun melalui rangkaian Feminine Business Community. So terdorong dari pencapaian beliau untuk join e-book dan saya dah tulis first e-book, dah keluar dah I think about dah 2 minggu kot. So saya nak share mula sebenarnya saya dah lama teringin nak tulis buku sebab dulu konon-konon lah di Berita Harian Singapura ada hantar artikel rencana pantun semua. Lepas tu ingat satu hari nak buat buku lah, memang tertangguh-tangguh sebab seperti mana Master Shiro cerita tadi, memang bila kita nak pergi yang hard copy jumpa publisher dah siapa nak publish kita punya ni kan. Tapi bila dah kenal e-book ni alhamdulillah masya-Allah. It's like saya training dengan Puan Syida. Puan Syida memang dia kata type je, tulis je. Mula saya fikir, tapi ada korang baca cerita saya ni. Dia kata buat je. Betul lah. Dia bila idea tu keluar, lepas tu satu idea dapat idea lain. Orang nak baca tak baca tu itu belakang kira. Yang penting apa yang kita ada, kita nak kongsi tu kita dah keluarkan dan ada je kawan-kawan yang support. Ada je yang nak tahu. Contohnya saya suka travel. Jadi dan bila kawan-kawan nak travel dia tanya, I nak pergi tempat ni lah, you tahu tak? Oh, you nak pergi mana? You nak pergi Medan kan? Medan you nak buat apa? You nak shopping ke? You nak outdoor? Kalau shopping, kalau nak outdoor macam ni. Jadi diorang kata, Siha kenapa you tak buat buku? Bagian ini semua je. Kalau nak pergi, I just refer to that. So jadi because buku pertama saya ada keluar, diorang dapat idea daripada situ, sekarang diorang dah tunggu saya keluar buku baru. Padahal mula saya fikir, aduh korang nak baca, ada korang nak beli. InsyaAllah ada. Kalau rezeki kita tu, kalau memang rezeki kita insyaAllah ada. So kalau siapa-siapa yang rasa macam nak buat tapi macam takut-takut, don't. Just start. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Mama Syah. Okey. Alright. Okey, kita jemput Cik Mazmi Kamal. Okey. Alright. Okey, Cik Mazmi. Dah ambil dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah ambil dah. Oh, okey. Okey. Ada info yang baru. Dengar ke? Dengar. Jelas. So, cuma saya rasa kalau saya sendiri peluang untuk Allah bagi ada COVID-19 itu dia lain situasi je. Sebab saya dalam bisnes training dan konsultansi. Bila duduk di rumah, buku yang pernah 5 tahun dulu tak tulis-tulis tu, dalam masa COVID-19 tu, lepas kita sempat belajar pada Master Shiro, Puan Syida apa semua sebelum COVID-19. Jadi masa tu, sebelum tu keluar satu dan masa COVID-19 pun keluar lagi satu. Kan? Tapi saya rasa e-book ni dia ada 2 bahagian. Kalau dalam industri saya rasa kalau orang dalam training consultancy, cikgu pun ada kat sini. Adalah dia juga jadi profiling kita. Jadi sekarang termasuk dalam profil kita sebab kadang-kadang bila kita mengajar dalam topik itu, betul lah tadi yang Puan Nurul sebutkan bahawa kita tulis apa yang
memang kita buat. Ya, jadi saya ada dua bahagian yang saya tulis. Satu adalah tentang project management dan satu lagi adalah tentang activity training sebab saya buat train the trainers. Ya. Oh, okay. Jadi saya rasa itu antara yang dibuat. Tapi saya masuk tadi 9.30 tadi, Cik siapa yang cerita kena buat file folder siapa semua tadi, alhamdulillah. Cik Fahrul. Kan. Tapi saya nak tambah lagi sebab idea ni kalau tunggu balik baru nak type memang lupa. Kan. Jadi sekarang kita ada handphone, kalau tak sempat type, record letak page yang paling depan sekali. Supaya tengah driving pun you boleh record. Kan? Record apa yang kita terfikir. Sebab kadang-kadang idea yang baik ni kalau tak capture, balik nanti ingat tadi ada teringat sesuatu yang best tapi dah lupa. Kan? Jadi itu sajalah. Okay. Tu satu tips yang bagus tu. So kadang-kadang kita balik rumah, especially perempuan lah, balik rumah jumpa anak-anak dah hilang dah semua. Tak ingat apa-apa. Okay, terima kasih Cik Mazmi. Alright. Okay. So saya nampak belakang tu ajar BMC semua. Wah, kita nanti kita boleh discuss. Alright. Okay, thank you Cik Mazmi. Okay, last but not least, saya nak jemput saya punya masa yang ajar saya buat ni, Puan Syida. Okay, Puan Syida. So, boleh Puan Syida? Okay. Okay, boleh insyaAllah. Alright. Biasa anak-anak ni awal tak apa. Yang dihormati Puan Nurul dan semua, Tuan Syul, Cik Bini ada, Puan Siha, Sudah Siti Nubaya, Tuan Fahun, Puan Walida, Puan Nur Aisyah, Puan Nifah, Cik Mujimbo, Puan Dwi Suyanti, kemudian Puan Rosmini, Puan Nur Aisyah dan juga Puan Intan. Okay, Alhamdulillah, saya sebagai certified trainer, saya bermula dalam bidang ibu ni tahun lepas. Saya dengar dahulu preview ibu talk dulu, kemudian saya berminat dan alhamdulillah bulan 9 saya join PNK Tulis Ibu dan terus saya jadi certified trainer. Okey, saya sharekan sedikit mungkin dalam seminit dulu ni sebab kita pun dah nak tutup kan. Okey, macam mana kita nak tulis ibu ni yang mudah dan cepat. Okay, yang pertama kita kena letak target kita, ibu kita ni untuk siapa? Siapa yang contohnya untuk kanak-kanak, untuk ibu bapa, remaja, di rumah dan sebagainya. Siapa? Kemudian letakkan genre dia, kategori dia. Contoh kategori masakan, motivasi, travel, apa lagi, pendidikan dan sebagainya. Okay, saya ulang semula, letakkan siapa, target kita siapa, kemudian genre dia, bidang apa. Kemudian nombor 3 tu, kita tu buat mind map. Contoh katakan kita punya tajuk ibu kita ni untuk kategori pelajar lah, pelajar mungkin SPM. Kemudian kita letakkan tadi target tu pelajar SPM, kemudian genre dia genre motivasi. Jadi kita buat mind map dan kita letakkan tajuk dulu. Kita fikirkan dalam 1, 2, 3 tajuk yang best. Contoh 10 tips mudah, 10 tips skor apa kan, contoh macam 10 tips skor sejarah A contohlah kan. Then kita go for mind map tu. Jadi kan lepas kita dapat tajuk, ini kita buat peta minda mind map. Contoh bab 1 apa, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kita pecahkan buat peta minda. So bila kita nak menaik tu, kita akan nampak flow dia. Jadi kemudian tips yang seterusnya, kita boleh pecahkan kita punya idea tu kepada konsep 4W1H. 4 tu macam what kan, what, contoh apa itu kejayaan, what, when, where, how. Contohlah kita pecahkan idea tu kepada konsep yang 4W1H tu. Okay, next kita terus type. Dalam ibu ni kita boleh buat dalam beberapa method. Yang paling mudah saya suggest dalam saya punya student buat dalam Microsoft Word. Itu paling mudah dan cepat. Microsoft Word. Tapi kalau yang advance sikit boleh guna Canva ataupun boleh guna PowerPoint. Macam dalam ni saya nampak ada banyak trainer kan, ada ramai trainer, ada Syawal dan sebagainya. Jadi boleh gunakan PowerPoint juga. PowerPoint tu hanya nanti just ubah setting A5 sebab kita punya size ibu adalah size A5, okey. Jadi kita punya ibu tu method tadi kita boleh guna Microsoft Word ataupun PowerPoint ataupun Canva. Tiga method lah yang biasa saya ajar dalam saya punya kelas. Kemudian kita just type. Kita type tadi ikut bab-bab tadi, ikut yang mind map tadi.
kita type. Okay. Kemudian e-book ni kita baca dalam handphone, dalam laptop, dalam tab kan. Jadi dia banyakkan grafik, banyakkan gambar-gambar. Dia tak payah fikir tentang kita punya bahasa, macam kita punya kosakata, semua ulangan tak payah. Okay, just write dulu. Kita type, kemudian kita langsung masuk gambar. Kemudian dah habis semua tu, baru kita last sekali baru kita edit. Okay, macam tuan cuba tunjuk. Okay. E-book ni dia banyakkan gambar-gambar dan sedikit wording. Dia punya macam dia punya description kan. Jadi untuk yang beginner, sebab sebenarnya dalam ni pun ramai dah pengalaman dah macam-macam background kan. Jadi just yang pertama tulis apa yang anda tahu, maksudnya apa yang minat anda, apa kapal-kapal anda. Kemudian boleh go dan yang lain-lain punya inilah jadual yang lain. Jadi insya-Allah e-book ni sekarang ni memang dia trending kan, dia trending kat Malaysia dan juga dunia. Jadi rugilah kalau kita tak ada lagi e-book. Sedangkan kita banyak ilmu, banyak perkara yang kita kena kongsi dan kita kena sebarkan kita punya ilmu insya-Allah. Jadi saya doakan semoga semua mencapai impian masing-masing dan tulis biar sampai jadi insya-Allah. Okay. Terima kasih Puan Syida. Alright. Okay, alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung dia. So mungkin sebelum menutup ni saya nak jemput juga Masa Syiro cakap sikit. Okay, untuk macam mana apa panggil, yalah nak bagi semangat yang terakhir ni, bukan semangat terakhir lah maksudnya. Semangat untuk malam ni. So untuk kita dah dapat apa panggil energi tu untuk nak start buat tulis e-book. Dan actually apa panggil, kenapa saya buat pada sahabat-sahabat sampai saya buat juga WhatsApp group tu, actually motivation ataupun energi positif ni, energi white kita kena buat daily tau. So kenapa saya buat group tu, supaya setiap hari saya ingatkan, okay jom dah buat belum buku, dah buat, supaya ada someone yang push kita. So that's why kita bukan saya nak push, kadang ada yang sahabat saya tanya, nak keluar daripada group sebab apa, dia tak boleh nak committed. Sebab tu saya kata dia tak payah keluar, tak apa, you set your time bila yang you rasa nak siapkan. It's not something yang kita nak kena panggil wajib kita buat, tapi bila kita ada satu target untuk buat, sebab kita itu matlamat kita kan. So insyaAllah dia akan capai. Sebab saya actually memang target dan saya tahu, actually yang macam Puan Syida cakap lah, saya cakap kat dia, saya nak buat 3 hari je. So dah 40 hari tak siap-siap lagi. Saya actually dah ada dah sampai, sebab saya cuma nak share mindset saya kepada, sebab saya ni perfectionist, nak buat memang nak betul-betul nak buat. Tapi actually kena sama yang push. That's why Masa Syiro kata buat je saya siapkan. Dia kata siapkan. InsyaAllah saya harap dalam this week saya keluarkan juga satu buku saya untuk di-share dengan sahabat semua lah. Okay, so Master, sebelum kita ni tutup untuk Master ni lah, satu kata dua patah. Okay. Alright, Master Syiro tak ni. Terima kasih Puan Nurul sebab bagi saya pusingan ketiga kan. Biasalah kalau mana grup yang jemput saya pun, saya akan jadi penutup untuk bagi semangat sebab saya masih naif, saya masih belajar juga dengan guru-guru yang di belakang tabir. Dan alhamdulillah doa-doa saya selama ni dalam penulisan buku ni, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan saya yang terbaru. Semalam saya terima, share kat sini, saya terima direct daripada Kelantan, daripada Ustaz Faturi Salehuddin sendiri, mudahnya menjemput rezeki dua. Okay, kalau kita pernah dengar mudahnya menjemput rezeki yang pertama tu yang gambar semut tu buku tersebut dijual lebih kurang 1 juta lebih. Okay, dan Ustaz Faturi sibuk dengan tabligh, beliau belajar kat Morocco, seluruh dunia. Dan buku ini terjual 40,000. Okay, semua dia tak sempat nak buat marketing. Tapi satu hari dapat nombor telefon saya minggu lepas, dia terus nak berguru dengan saya. So saya pun agak terkejut, saya kenal nama dia Faturi Salehuddin. So bagi saya Allah Ta'ala pertemukan saya dengan orang yang hebat yang nak memilih untuk bertukar kepada e-book. Dan tuan-tuan perempuan tunggu, e-book beliau akan berada di dalam bookstore owner kita semua bertajuk Password Rezeki. Okay, Password Rezeki. So dalam tu beliau kan macam mana kita nak menjemput rezeki tu masuk, kita kena ada password. Macam mana kita nak buka email, ada password kan. Macam itulah rezeki, kita kena ada password. So bagi saya tuan-tuan puan, kenapa saya bangunkan sistem e-franchise ni, kerana semasa kita menulis e-book memang makan masa. Macam Puan Nurul cakap dah 40 hari tak siap lagi kan. Ada yang saya 8 bulan tak siap lagi tu.
tapi kita boleh jual ebook orang lain. You bayangkan dalam FB page Ustaz Faturi, dia dah tak buka FB dia lebih kurang 3 tahun. Dia cakap saya, you all boleh cari malam ni page dia, ada 450,000 follower dalam tu. Okay, nampak tak? Dah jadi kolam dalam tu dah. Nampak? So, hari ni kalau tuan-tuan perempuan letak RM500, pejam mata, ya Allah tuanku, aku nak berniaga RM500 ni, aku nak jadi Jeff Bezos, jual buku orang lain. So, kalau kata kita boleh, buku ni masuk aja, tuan-tuan perempuan layak untuk jual, and then you get 40%, tolong jual ebook Ustaz Faturi. Itu contoh. Kita ada buku Dare to Fail, Gili Lim, yang memang international seller, dunia, berani gagal. Kita ada buku-buku yang hebat-hebat. Kita ada Amazon punya buku, saya tengok nama dia siapa kan, Mamat Umutih tu kan. So, nak jual buku saya, nak jual buku Puan Syida. So, kita boleh bantu jual buku Cikgu Mi kita, buku tentang pengurusan projek. So, banyak kita boleh jual. So, dengan RM500, sambil-sambil kita tulis ebook kita, kita boleh start keusahawanan ebook kat situ. Kita boleh jual buku kawan-kawan kita. Yang paling best tuan-tuan, apabila kita jual buku orang, apabila orang tu amalkan pula, kita pun tumpang pahala. Contoh hari ni saya promote buku Cikgu Jinggo. Ada orang amalkan ilmu tu. Saya pun dapatlah sikit persen kot kan. Cikgu Jinggo mestilah bagi persen untuk Cikgu Jinggo punya ilmu tu mesti saya dapat. Mesti dekat akhirat esok kan. Dekat Padang Mahsyar, ada kau pernah jual buku Cikgu Jinggo, dan budak yang mengamalkan di sekolah tu, budak tu daripada tak ada adab, jadi adab pula. Lintas jalan, tunduk. Betul Cikgu Jinggo lintas jalan, nampak kereta berhenti, dia tunduk. Ya, itu dalam video Cikgu Jinggo, saya tengok FB, saya ambil tahu semua guru saya kan. Okay. Wow, terima kasih. Betul Cikgu. Saya very impressed video Cikgu Jinggo buat tu. Betul adab. Kan? So daripada buku Cikgu Jinggo, kalau kata kita dapat promote Ustazah Nubaya betul kita dapat promote buku Cikgu Jinggo, and then kalau ada dapat daripada 100 budak-budak, seorang budak dapat berubah jadi manusia, kita tumpang pahala ke akhirat. Saya percaya itu je. Sebab saya dalam Islam saya tak percaya pada karma. So dalam Islam tidak ada karma. Tapi dalam Islam dia ada nilai yang baik akan sampai pada kita bila kita bagi sesuatu yang baik kepada orang. Itu saja. Bagi saya tak pegang pada karma. Sebab guru agama saya ajar, kita Islam tak ada karma. Karma ni tidak wujud sebenarnya. Kita ada benda yang baik kita bagi, Allah Ta'ala akan bagi yang baik pada kita. Tapi kita tak tahu dalam bentuk apa. So, teknik saya menulis, saya kongsi sedikit daripada buku ni sebagai penutup malam ni. Saya kongsi sedikit apa yang Ustaz Faturi ajar dalam ni, yang betul-betul makan hati saya semalam. Betul-betul dia tersentuh kat hati saya. Apa yang dia ajar kat sini, satu hari dia nak tulis buku dia. Okey, Ustaz Faturi ni nak tulis buku dia. Dan anak dia kata, boleh tak dia nak tengok sekali masa ayah dia tengah menulis. So, Ustaz Faturi kata, boleh tengok. Tapi waktu tu Ustaz Faturi tengah sebelum dia start tu tuan-tuan buat, ini tips dia bagi dalam ni dan saya dah follow tip dia. Okey. Dia start nak menulis saja, dia buat solat hajat 2 rakaat. Dia solat hajat 2 rakaat dulu. Okey. Dia solat hajat 2 rakaat baru dia start menaip. Okey. Bila dia start menaip kat situ, dia type aja, lepas lebih kurang dalam setengah jam dia tengok jam nak masuk waktu asar. Okey. Waktu itulah ujian timbul. Ujian timbul adalah ideal datang melimpah-limpah. So dia ada 2 pilihan. Dia ada 2 option. Manusia diberi pilihan tuan-tuan. Okey? Dia beri pilihan. Adakah kau nak pilih terus menaip ataupun kau nak utamakan Allah? So dia kata dia pilih Allah, dia tutup laptop, dia terus pergi ke masjid, dia solat. Dia pesan dalam buku ni, buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka. Itu saya dapat semalam. So saya tengok, wah memang betul lah. So utamakan solat dahulu. So solat dan awal waktu, you akan dapat banyak idea, Allah akan mudahkan you tulis buku. So semalam pun saya ada misi dengan dia dengan nak siapkan password rezeki. So saya berharap tuan-tuan perempuan kita ikut cara Ustaz Faturi dah ajar kita, solat hajat 2 rakaat, and then you start writing. Nak dengar lagi 10 minit nak azan tu, kita tutup kejap, kita tinggalkan hal dunia, kita utamakan solat. Itu yang saya dapat daripada magnet rezeki yang dia ajarlah, macam mana kita berjemput rezeki dalam buku beliau. Dan saya berharap sangat tuan-tuan perempuan, kalau ada lah yang berminat betul-betul, kita kena ada komitmen. Salah satu komitmennya adalah you kena letak modal RM500. Bila you letak modal RM500, you ada komitmen untuk menulis. Bila kita tidak ada komitmen, kita tidak keluarkan modal 1 sen ke apa untuk belajar, untuk berguru, untuk bersifu apa semua, kita akan buat benda ni main-main bagi saya. Tapi kalau kata kita tak berani nak cari modal untuk kita nak berguru, kita akan tidak ada komitmen. Macam kita keluar
mak dah bagi kereta, mak dah bagi rumah. So tak payah cari kerja pun tak apalah. Tapi kalau kita keluar dengan keluarga yang susah macam saya dulu, terpaksa kerja dekat kelab, terpaksa kerja dekat bar. Sebab apa? Nak bayar PTPTN apa semua. Kita have to cari duit, beli kereta, kena bayar hutang kereta pula. So kita lahir daripada ada komitmen. So bila kita ada komitmen, baru kita buat betul-betul. So guru kita ramai kat sini. Puan Nurul pun dah certified trainer. Puan Sida pun dah trainer. Siapa lagi? Cik Gumi trainer. Cik Gumi lagi banyak pengalaman daripada Institut Terjemahan Bahasa. Kita ramai orang kat sini yang boleh bantu kita. Ustazah Nurbaya, kalau kata dah join kita esok, saya minta Puan Nurul untuk cerita lagi apa kelebihan-kelebihan kita. Sebab saya tengok Ustazah Nurbaya boleh bantu lagi orang. Kalau kita nak cari saham akhirat, kita punya sistem, saya dah bangunkan sistem SMS untuk bagi magazin percuma di masjid-masjid di mana organisasi semua boleh download buku percuma. Saya nak kongsi lagi sekali, saya ulang benda ni. Saya banyak kali ulang benda ni. Di masjid Kota Damansara rumah saya, setiap bulan mereka print 2,000 naskah majalah. Di dalamnya ada kalimah Allah, di dalamnya ada hadis Nabi. Dan saya jumpa bersepah-sepah di tangga-tangga surau di seluruh di kawasan Kota Damansara. Dia print 2,000 naskah, orang kutip Ustazah Nurbaya, tak dekat tangga. So apa tanggungjawab kita? Saya pun kutip buat balik. Bila saya kutip buat balik, saya nak buat apa? Akhirnya saya pun terpaksa buang benda tu, betul tak? So bila banyak-banyak, so buka masyarakat ke Muslim dah, tolong bantu saya perjuangkan untuk masjid, organisasi semua tukar ke e-magazine. Kita bantu mereka e-magazine. Kita tukar jadikan e-magazine. So semua jemaah daripada masjid akan download punya sistem SMS yang kita dah bangunkan. Orang boleh download e-book kita secara percuma, okey, secara percuma, dan kalimah Allah semua terselamat di dalam handphone tersebut. So masjid tak rugi. Sebab apa? Satu SMS yang di download hanya company charge 20 sen saja. So kalau kata kita jadi konsultan kepada masjid tersebut, kita boleh charge RM1 Ustazah. Kita boleh charge RM1. So Ustazah keluarkan modal 20 sen, 80 sen Ustazah punya. Okey, kalau masjid tu nak beli sistem kita, okeylah. Okey, yang kalau masjid tu kata dia nak keluarkan 500, dia nak buat sistem tu sendiri. Lagi bagus. Sebab apa? Bila esok lepas main Jumaat, orang ni jemaah semua download magazin percuma tersebut, masjid akan dapat database jemaah masjid tersebut. Dia dapat nombor telefon yang one touch WhatsApp yang kita telah bangunkan. So, apa jadi pada setiap usaha masjid esok, dia banyak kerja nak buat. Dia boleh klik, jom semain subuh, dia boleh klik terus. Sistem tu kita dah bangunkan dengan RM500. Saya kata programmer cakap sekarang. Tapi saya kata RM500 you get all the system. So kita boleh sampaikan dakwah kat sini. Banyak koperasi kat luar sana Ustazah yang buat majalah report tahunan tapi orang buang. Betul tak? Tengok graf tu orang naik. Kita ada koperasi, kita buang ni, kita tahu dividen masuk je. Betul tak Cik Gemi? Kita tahu dividen masuk je, kan? So banyak koperasi kat luar sana saya dapat, saya kata tukar ke e-report. So you punya ahli koperasi boleh download sahaja. Saya buat pembentangan, saya boleh bagi saya punya slide, saya boleh bagi contoh surat, you approach koperasi. Dan hari ini yang JB kita adalah koperasi Pegawai Kanan Kerajaan Berhad. Pengerusinya adalah Datin Rudiah binti Haji Arsyad dan kakak kepada Sudirman, arwah Sudirman Haji Arsyad. Okey, beliau merupakan bekas pegawai DDP. So beliau dah bayar RM2,000 untuk koperasi Pegawai Kanan Kerajaan. Mereka nak bagi majalah report tahunan percuma kepada ahli. So boleh save duit. Okey. So banyak cabang buat duit ni. Cabang buat duit, jual buku ataupun kita bagi buku percuma, kita jadi konsultan, kita boleh buat design buku untuk orang, kita boleh berdakwah kat sini. Okey, itu saja daripada saya pada malam ni Puan Nurul. Saya cukup untuk malam ni untuk saya bagi satu spark dulu. Kita bagi spark dulu. Bila dah rasa spark tu, baru Ustazah Nurbaya malam ni tak berhenti cepat-cepat nak tulis. Dia kabut cik laptop lagi kan. Okey. So, apa yang kita buat, saya setuju dengan Ustaz Farud Ifan cakap tadi tu. Okey. Saya setuju dengan Cik Gumi cakap tadi, jangan tunggu idea datang. Okey. Cari idea tu. Jangan tunggu sebab kan idea datang tiba-tiba je. So, cari idea tu. So, ready dengan handphone, terus type je apa yang kita ada. Balik baru kita tukar ke dalam bentuk word ke apa, kita akan tukar. Yang penting insya-Allah doa hari-hari, ya Allah ya Tuhanku, saya selalu doa hari-hari, doa saya selalu saya share dalam group,
Ya Allah Tuhanku, pertemukan aku dengan orang yang nak belajar tulis buku, orang yang nak cari duit untuk tulis buku, orang yang nak cari duit untuk rumah yang nak bantu keluarga. Kita doa orang yang nak cari duit. InsyaAllah, alhamdulillah, setiap hari ada saja orang yang cari saya untuk belajar tulis e-book. Itu doa kita tu insyaAllah. Rabbukum uni astajib lakum. Kau minta aku perkenankan. Okey, betul Ustazah? Saya takut saya salah tu. Ustaz ramai kasih Ustaz Farul semua kan. Saya belajar Rabbukum uni astajib lakum kan. So saya pegang benda tu ya, pemakbul doa. Betul Ustazah? Pemakbul doa saya doa tu ya. Ya Allah Tuhanku, kau dah janji dalam Quran dah. Kalau aku minta kau kena bagi. Mintalah. So saya minta dia, ya Allah Tuhanku pertemukan aku. Dan alhamdulillah malam ni saya jumpa malam ni berapa ramai? Ramai malam ni. Lebih 10 orang malam ni. Alhamdulillah. So itu saja Puan Nurul. Kita tanya Puan Nurul sebab berjaya untuk kumpul satu aura yang baik malam ni. Saya doakan tuan-tuan puan jika langit tertujuh terbuka pada malam ni, saya doakan semua sekali berjaya dalam penulisan e-book, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Okey. Selamat malam semua. Saya pun akhiri dengan terima kasih banyak kerana join program hari ini. Okey, insyaAllah kita akan WhatsApp saya dan juga boleh bincang dalam grup lah. Okey, terima kasih semua. Saya doakan yang terbaik untuk semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.